Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat, ini Tuan Nazir Surau Jumaat An-Naim yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di surau yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita akan membuka kitab yang baru, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu ini nama kitab dia, Pemberitahuan Bahawa Tasawuf adalah termasuk Syariat Islam. Jadi tuan-tuan boleh beli dekat depan tu. Itulah, nak kena pergi depan, saya suruh dia bawa je masuk sini. Terus mana yang boleh diambil, boleh diambil untuk membahas tentang kitab ini. Jadi kitab ini asal dia dalam bahasa Arab. Ini kitab dia dalam bahasa Arab lah, cetakan yang saya ada, iaitu Al-I'lam bi anna tasawufa min syariatil Islam. Iaitu maksud dia pemberitahuan bahawa sesungguhnya tasawuf adalah termasuk daripada syariat Islam. Pengarang dia ulama hebat. Nama dia Al-Hafiz Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani, seorang ulama keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Hasani dari Maghribi, tepatnya bandar dia daripada Tonjah. Tonjah ni kalau tulisan Inggeris dia Tangier itulah. Tangier tu Tonjah. Jadi di situ dia utara barat Morocco. Kalau dekat Tonjah ni kita tengok tu seberang tu kita boleh nampak dah Spanyol. Andalusia tu dah boleh nampak lah. Tapi jangan berenang, tak sampailah. Sejuk lah tu. Tapi kalau naik ferry tu adalah paling banyak ferry dari namanya ada satu tempat port dia. Port dia pergi ke Algeciras. Tangier, nama port dia Tangier. Pergi ke Algeciras, tu boleh sampai ke Andalusia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, Sayyid Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullah, seorang ulama hadis terkenal. Sebenarnya dia fan kepada semua fan ilmu, tapi hadis ini lebih tersohor kerana pada waktu itu masih sengitnya golongan-golongan yang anti dengan tasawuf ni, terutamanya iaitu golongan Wahabilah. Jadi mereka ini terlihat, bukanlah terkehadapan, terlihat terkehadapan dalam ilmu hadis. Seolah-olah dalam bab hadis ni diorang yang menang. Sampai hari inilah nampak dia macam tu. Jadi Sidi Abdullah ni satu keluarga alim semua. Masuk alim ni macam mana? Bapa dia memang alim lah, atuk dia wali besar lah. Bapa dia nama dia As-Sayyid Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari. So adik-beradik dia semua alim. Ni adik-beradik dia semua alim. Yang paling tua bernama Sidi Ahmad bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullah. Sidi Ahmad kita panggil. Sidi Ahmad ni tuan-tuan dan puan-puan, kehebatan Sidi Ahmad ni, Al-Hafiz, benar-benar menghafaz 200,000 hadis lebih. Kalau menurut riwayat murid beliau yang bernama Sidi Abdullah At-Talidi rahimahullah, meninggal tahun 2017. Jadi teman sempatlah menadah kat dia. Dapat lama juga menadah dengan dia. Kewafatan beliau juga sempat menghantar jenazah. Sempat baik juga dengan anak dia. Jadi Sidi Abdullah At-Talidi ini rahimahullah ta'ala adalah murid beliau, murid Sidi Ahmad yang sempat bersama. Menurut riwayat cerita yang dia ceritakan, jadi kehebatan Sidi Ahmad ni, dia betul-betul seorang istiqlal daripada bermadhab kerana hafaz hadis yang sangat banyak. Jadi macam nak jadi mujtahid mutlak dah. Tapi secara usul tu
yang saya nampak dia masih terikat dengan ulama-ulama Imam Nawawi, Imam Subki dan lain-lain. Jadi dia masih mengambil banyak pendapat ulama. Tapi keilmuan dia, kalau kita kata mujtahid tu bolehlah, walaupun bukan mutlak. Kalau tidak pun mujtahid itu muqayyad lah dia panggil, yang masih terikat dengan mazhab yang lain. Di kealiman dia Masya Allah. Okey, itu Sidi Ahmad bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari. Sehingga kan dia pernah berdebat. Dia meninggal tahun 1960 di Mesir. Makam dia dekat Mesir. Saya dah ziarah makam dia. Tahun 40-an atau 50-an dia berada di Damaskus. Jadi setelah keluar daripada Morocco, dia pergi ke timur. Dia berniat untuk bermukim di Mesir. Dia pergilah ke Damaskus, ke perpustakaan yang pada waktu itu dipanggil dengan perpustakaan Zahiriyah. Kat situlah dia jumpa Al-Albani. Dia berdebat dengan Al-Albani. Jauhlah antara ilmu dia, antara langit dengan bumi. Kerana apa? Kerana Sidi Ahmad ni hafal hadis, Albani tak hafal hadis, cuma pengkaji hadis. Maka pada waktu itu memang termaktublah perdebatan tersebut, yang Albani sendiri, Albani ni muhaddis, kiralah orang yang isytighal dengan ilmu hadis di kalangan Salafi Wahabi ni. Albani ni mengakui bahawa Sidi Ahmad ni Al-Hafiz. Dia ngaku. Ditulis oleh siapa? Ditulis oleh salah seorang guru saya yang murid Albani. Guru saya nama dia Dr. Profesor Dr. Zainuddin bin Lafrij. Kita panggil Bela Frij lah. Dr. Bela Frij dari Morocco. Dia pensyarah di Universiti Hassan II Casablanca, Aisyuk. So dia sendiri kata, Albani mengiktiraf Said Ahmad ini Al-Hafiz. Ini bukan senang nak dapat pengiktirafan Albani ni. Bukan sebab Albani tu hebat, sebab Albani mutasyaddid lah, kita terkenal dalam bab hadis ni. Dan lalu, tapi keilmuan dia jauhlah antara langit dengan bumi. Ini jadi Sidi Ahmad tu memang alim yang kabir. Itu abang dia yang paling tua. So dia ini salah satu adik-beradik. Dia ada lagi Abdul Hayy. Abdul Hayy ni seorang sufi yang hebat. Dia termasuk meninggal terakhir kalau tak salah. Ini Abdul Hayy. Abdul Hayy Al-Ghumari. So ini yang dikarang oleh Sidi Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari. Beliau ini bertareqah Syadziliyah, Darqawiyah, Siddiqiyah. Kita bagi macam tu. Atau tareqah Siddiqiyah, Darqawiyah, Syadziliyah, melalui jalur Abul Hasan Asy-Syadzili. Abu Hasan Asy-Syadzili ini murid kepada Maulai Abdul Salam bin Mashish. Termasuk daripada keluarga-keluarga dia lagi Ibnu Ajibah, salah seorang ahli sufi yang terkenal dari Morocco. Ibnu Ajibah, maqam dia ada dekat Tetuan. Kalau kita pergi tu, ada pergi ke Tetuan, Ibnu Ajibah. Jadi ni memang ulama Morocco ni hebat-hebat. Hatta hari ini kalau kita pergi ke Qarawiyyin, ke Masjid Al-Qarawiyyin, kalau dia mengaji kitab usul fiqh Jam'ul Jawami', contoh dia, memang guru saya tu Syekh Muhammad Wasso, atau nama lama dia Muha Wasso, dia tukar nama Muhammad Wasso. Dan dia kalau mengajar ni tak pakai kitab lah, duduk saja, memang hafal semua benda. So tujuan dikarangnya kitab ini Sidi Abdullah adalah kerana tohmahan seolah-olah isu-isu dalam tasawuf, dan tasawuf itu sendiri terlalu kotor, ayat acak lah, lebih kurang macam tu. Hari ni orang duk sebut dianggap bukan daripada Islam, datang dari luar, masuk dalam Islam. Lebih kurang macam tu lah. Jadi ini dia nak bersihkan tuduhan tersebut. Sebab pada dasarnya pada waktu itu memang ada gerakan. Waktu di Mesir ni ada seorang nama dia doktor, saya lupa nama dia, Jamil Zaki, Zaki ke apa tak, saya tak ingat nama dia. Tapi dia ada Zaki Mubarak kalau tak salah nama dia. Dia ini menulis tentang tasawuf dalam Islam. Lebih kurang macam tu. Tapi dia ni bukan seorang yang ahli tasawuf, bukan orang yang faham ilmu tasawuf, tapi celup-celup je lah. Lebih kurang macam tu. Saya ada buku dia, cuma tak ingat nama dia, Zaki Mubarak ke apa tak nama dia. So dia ini mengarang kitab tu, dia kata bahawa tasawuf ini datang daripada agama Buddha yang dibawa masuk dalam Islam. Dia kata ni imported. Jadi bukan. Ada yang tuduh ini datang daripada Greek Yunani, dia masukkan dalam Islam. Ada yang tuduh datang daripada Hindu, masuk dalam Islam. Macam hari ni lah. Kan? Hari ni memang seronok lah dia orang duk tuduh
Isu dalam tasawuf ni, tengok ni, ini ke Islam ni, ini datang dari Kristian ni. Tengok ni, ini ke Islam ni, ini dah macam agama Hindu dah, ini dah macam agama Buddha. Kalau dululah, dulu waktu dia awal-awal nak menyebarkan dakwah Wahabi dia tu, Salafi Wahabi ni, dia duk kata kita duk buat kenduri arwah ni ikut Hindu lah, 7 hari lah apalah, betul tak? Dia tuduh macam tu ikut Hindu. Bila kita bawa hujah Quran sunnah dia dengan dalil aqwal ulama dia dan lain-lain, ihda'us sawabnya dengan apa, kita dah bagi, kita bentangkan perbezaan antara Hindu dengan ahli sunnah wal jamaah dengan umat Islam itu sendiri. Dia dah tak boleh attack atau recycle je lah hujah dia. Kita bagi balik, kita recycle balik. So dia datang benda yang baru sekarang. Sekarang dia serang Nur Muhammad lah. Dikatakan Nur Muhammad ni datang daripada agama Hindu lah, agama Buddha lah, agama Kristian lah. Nak kata, ni Nur Muhammad ni logos lah, apalah. Macam-macam tuduhan tersebut dilakukan. Akhirnya apa? Kita tak jauh beza zaman sekarang ni. Kita panggil menentukan kebenaran itu berdasarkan guilty by association, ad hominem. Just ada sikit persamaan, ni dah agama lain dah ni. Betul? Pelik ni. Jadi perbahasan contoh dia di dalam Islam, ulama, bukan saya, ulama besar tuan-tuan dan puan-puan, ulama besar menyebutkan para awliya ini ada gelaran mereka kerana berdasarkan daripada beberapa sumber nas yang ada disebut dalam kitab ini. Ada wali kutub, ada wali autad, ada wali nujaba, ada wali kutubul aqtab, kan? Macam-macam wali. Meninggal satu, ganti yang satu lain. Meninggal satu, ganti yang satu lain. Hari ini ni ada pula, dia pergi cari dalam agama Kristian. Nama-nama wali ni kuasa ni, wali ni kuasa ni, wali ni kuasa ni. Tengoklah orang sufi ni tiru Kristian rupanya, dia kata. Kita kata ini orang jahil, terus terang. Sebab apa? Bukan tak ada sumber. Ulama sebut autadnya, nujabahnya, kutubnya dan lain-lain itu ada. Boleh buka nanti, kita ngaji dalam kitab ni, biar tahu hadis tersebut. Atas dasar itu, Sayyid Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari ketika menyusun kitab ini, dia susun dengan per hadis. Hadis 1, hadis 2, hadis 3, hadis 4. Membahas hampir semua, bukanlah semua, tak dapatlah 100%. Tapi banyaklah isu-isu tasawuf yang dipertikai. Adapun isu-isu fiqh disandarkan pada tasawuf, itu dia tidaklah masukkan dalam ni sebab benda tu dah dibahas oleh ulama lain. Contoh dia Al-Imam As-Suyuti, dia ada karang kitab nama dia Ta'yidul Haqiqah. Imam Suyuti ni bukan ulama biasa, meninggal tahun 911 Hijriah. Imam Suyuti ini Al-Hafiz, hafal lebih dari 200,000 hadis. Dia ni ada kitab Jam'ul Hadis, Jam'ul Jawami' hadis tu. Tebal-tebal. Jami'ul Saghir, Jami'ul Kabir, Khasa'is Kubra. Kitab hebat. Mausu'ah dia 1 depa tak cukup. Dua depa ke 1 depa? Ini tak cukup ni Mausu'ah ni. Sangat banyak karangan dia. Fatwa dia Al-Hawi lil Fatawa. Dia ada bab khusus tentang tasawuf. Dia jawab isu, masalah isu apa, banyak semua dia jawab. Salah satu dia isu zikir bergoyang hadrah. Yang orang tengok macam pelik je, takkan Islam ada ni. Tu dibahas usul fiqh dia mana, hujah dia mana, ulama yang mengamalkan dia siapa. Dibahas itu, walaupun pendek tapi cukup tuntas. Lepas tu dia ada karang kitab fatwa tentang zikir mufrad, apa tentang maulid Nabi, ada tentang ini yang di isu-isu yang hari ni duk recycle tak habis-habis ni. Nak khabar kat tuan-tuan, jangan kena tipu dengan Salafi Wahabi ni. Sebab benda tu dah habis dibahas oleh ulama-ulama dulu. Habis dah. Tapi orang ni pandai recycle lah. Itu. Jadi kat situ boleh kita jumpa. Boleh lagi kitab lain, banyak lagi kitab lain. Bukan hanya itu. Jadi Sidi Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, dia mengarang kitab ini untuk menjernihkan balik nama tasawuf atas kekeliruan orang yang tidak faham tasawuf. Alhamdulillah, ARG, iaitu Ahli Sunnah Research Group, dia telah menterjemahkan buku ini, kan? Terjemahkan buku ini, tebal lah juga. Sama tebal lah kot.
Sama tebal lah kot. Jadi dia terjemahkan buku ini dengan harapan agar supaya tuan-tuan dan puan-puan semua dapat mengambil manfaat daripada pengajian ini. So bolehlah beli dengan ada Azmi ada jual kat depan nanti. Kalau beli dan insya-Allah boleh baca kat rumah dulu, nanti sambil mengaji dengan saya insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita mulakan pendahuluan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ai abtadi'u, aku memulai pengajian ini bismillah dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahmani, pemurah di dunia dan akhirat, Ar-Rahimi yang Maha Pemurah di akhirat sahaja. Muqaddimatul muallifi, iaitu pendahuluan pengarang. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahu jazila ata'ihi. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada para walinya limpahan kurnianya. Ini namanya Bari'atul Istihlal. Dia buka mukadimah aja, dia dah indikasikan kitab ni kitab apa. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahu jazila ata'ihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan para walinya limpahan kurniaan. Jadi dia membahas kisah wali-wali, bukan kisah. Dia membahas tentang perbahasan ada wali ke tak ada wali. Ini cerita dia. Siapa saja wali dia, derajat para wali. Berarti ini isu tasawuf. Kan? Isu tasawuf. Wa wahaba asliya'ahu jalila hibaihi. Zat yang telah mengurniakan kepada para sufinya. Asfiya'ihi itu para sufinya. Jadi hamba-hambanya yang jernih, bersih. Begitu banyak pemberian, iaitu memperlihatkan kepada mereka kemuliaan nama-nama Allah. Tajalla lahum bimadharin min madahiri asma'ihi. Dia dah indikasi bahasa-bahasa ilmu makrifat tasawuf, yang mana tajalla menjadi zahir. Iaitu apa? Iaitu memperlihatkan, menzahirkan, menjadi zahir kepada mereka, iaitu para sufi, kemuliaan madharin min madhahiri asma'i. Ini jadi banyak orang bila baca tasawuf ni, khianat kita panggil, terjemahan khianat. Dia sengaja terjemah majla, tajalli, madhar. Madhar ni perkataan dia zahara, fahuwa zahirun, dia orang yang zahir. Madhar, tempat penzahiran. Dia nak terjemah khianat, dia kata penjelmaan Allah. Tu kurang ajar. Orang dengar tu terus dengar, wih, orang sufi ni mengaku Tuhan ni menjelma jadi Muhammad. Oh, ni dah mentuhankan Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Betul. Tu bagi saya kita panggil khianat dalam terjemahan. Betul. Kerana apa? Yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala zatnya Esa. Sifat-sifatnya adalah sifat-sifat yang sedia ada, Esa, Qadim, yang juga Esa. Sifat-sifatnya banyak, tapi Esa setiap satunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kebesaran, menzahirkan asma'nya. Kan kita tahu nama-nama Allah dimustakkan kepada af'al, perbuatan Allah. Yang mengaji akidah dengan saya dah ajar. Iaitu kita tahu Allah ada zat Allah Esa, dia bersifat, kan? Setiap sifatnya Esa, dan juga qadimah, zatnya juga qadim. Qadimah tu maksud dia sedia ada. Tapi nama-namanya ini juga mustaq daripada af'al, perbuatannya, yang namanya akhirnya af'al Allah SWT. Af'al Allah SWT ini hadis. Af'al ni apa? Perbuatannya. Contoh dia Ar-Rahman. Ar-Rahman ini maksud dia Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, Maha Pemurah di dunia dan akhirat. Bahasa Inggeris dia mercy lah. Bahasa Melayu dia rahmat lah, memberi pemurah lah, kan? Lebih kurang macam tu. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Ar-Rahmannya,
Kita lihat di dunia ini, hari tu kita kena COVID punyalah sakit. Alhamdulillah dengan dibukanya kembali, kita boleh bernafas, boleh bekerja balik, rezeki mula masuk. Ada yang pegang business travel agent, memang sakit, sekarang boleh hidup balik, boleh jalankan bisnes, umrah, haji. Ini rahmat Allah ke tidak? Siapa yang menjadikan kita ini mula sedap? Tak adalah dah sengsara, tak ada sangat, ringan. Kalau tidak Allah, siapa lagi? Betul? Siapa yang jadikan Allah? Ini penzahiran rahman Allah. Betul? Orang miskin, tak ada duit, dia berdoa, ya Allah. Cara dia doa, dia ajar oleh ulama tasawuf, doa Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Oh, Tuhan yang maha memberi rezeki lah maksudnya. Itu yang dia doa, dia pegang, dia ucapkan. Alhamdulillah, Allah bukakan jalan dia. Dia terkeluar daripada kefakiran dan miskin. Kaya atau cukup lah, paling tidak. Betul ke tidak? Ini nama dia tajalli asma Allah. Salah satunya adalah Ar-Razzaq. Kan nama Allah Ar-Razzaq. Kenapa kita Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, kan? Jangan pula kata bid'ah Ustaz, tak boleh sebut Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wish. Betul. Ya Latif itu termasuk nama Allah ke tidak? Menunjukkan kebesaran Allah ke tidak? So, apa masalah dia? Saya pun tak tahu. Oh, sebab tak ada makna. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini menunjukkan bila orang tengah panas, cuba zikir Ya Latif, Ya Latif, ringan, rendah balik. Kita nak marah pun dah tak jadi marah dah. Betul ke tidak? Ini contoh. Kalau hilang barang, Ya Hafiz, Ya Hafiz. Ini tajribah, mujarrabat ulama dulu. Nak jumpa balik Ya Hafiz, Ya Hafiz, insya-Allah, siapa tahu bi barakati ismin min asma'illah, dengan berkat nama daripada nama-nama Allah yang memiliki makna tadi, hartanya dijumpai kembali, benda hilang ditemukan kembali. Ini disebut oleh ulama. Al-Imam Al-Ghazali, dia karang kitab nama dia Al-Maqsad Al-Asna fi syarhi Asma'il Husna. Setiap nama Allah tu dia syarahkan, rahsia dia, apa dia, mulahadzah dia disebut kat situ. Dan kita kan diperintahkan takhallaqu bi akhlaqillah, betul ke tidak? Berakhlaklah dengan akhlak-akhlak Allah. Apa yang kita faham? Orang dia kata, "Oh, ni nak jadi Tuhan lah ni." Bukan. Itu disebut dalam kitab-kitab ulama, disyarahkan nas tersebut. Maksud dia takhallaqu bi akhlaqillah. Allah ada sifat Ar-Rahman. Kita kena cuba renungkan dan pakaikan pakaian Ar-Rahman tersebut. Bukan dengan makna ketuhanan, dengan makna rahmat, mercy. Kita kena ada hati pemurah, mercy kepada orang lain, penyayang, rahim kepada orang lain. Kita kena Razzaq, banyak memberi rezeki kepada yang lain. Mutakabbir macam mana Ustaz? Ini benda yang kita bukan takhalluk kepada diri kita, tapi kepada Allah SWT yang maha agung. Ini kena tahu. Ini yang dimaksudkan. Jadi bahasa Sidi Abdullah bin Muhammad bin Sidi Al-Ghumari itu Masya Allah, sangat indah. Tapi orang yang tak tahu benda ni, tak faham benda ni, mengaku je pakar akidah lah, apalah, dia sesatkan tarikat tasawuf sebab isu seperti ini. Bimadharin min madhahiri asma'ihi. Tengoklah, daripada penjelmaan nama-nama Allah. Dia ingat Allah ni menjelma. Dia buat macam tu. Itu namanya khianat. Lalu disebutkan di sini lagi, iaitu apa? Fatahat uquluhum fi musyahadati 'azamatihi wa kibriyaihi.
Iaitu membuka akal-akal mereka di dalam menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah. Jadi akal-akal mereka terbuka menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fi musyahadati 'azamatihi wa kibriyaihi. Itulah tujuan dia orang tasawuf. Kalau ada tareqah, ada sufi, tapi kerja dia tambah takabur, sukanya dengan harta, gila dengan duit, ini yang menjadi tujuan mereka di dalam tasawuf, maka tinggalkanlah tasawuf tersebut. Saya sendiri kata, itu bukan tasawuf. Tasawuf ini justru melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kelihat alam ini, Masya Allah, ini dalil kebesaran Allah. Ibrah. Kita ada dekat Radio Ikim. Setiap petang ada, malam, hari yang mana saya tak tahulah. Kita panggil ibrah. Supaya cuba kita ibrah, reflektkan pada diri kita. Pagi-pagi, ibrah. Kita reflektkan pada diri kita. Tengok gunung, Allah ciptakan gunung. Kita ni kecil je dibandingkan gunung. Antara gunung ini dengan kebesaran Allah yang lain, gunung ni tak ada apa-apa. Dalam kitab akidah ni kita belajar mukjizat. Perkara yang mencari adat berlaku pada para Nabi. Contoh dia senang je. Nabi tu kata, aku Nabi, kau beriman dengan aku ke tidak? Apa bukti kau Nabi? Okey, gunung ni aku hilangkan dengan izin Allah. Mungkin boleh. Dia hilangkan betul-betul. Wajiblah orang percaya dengan dia sebab dia tu betul-betul Nabi. Misalnya. Jadi, gunung yang besar agung ni kita tengok kita yang kerdil. Tak boleh nak buat apa dengan gunung. Hakikatnya gunung ni di sisi Allah tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kita sebagai hamba. Sebab itu penyair Arab sebut, kalau orang yang duk sok hebat ni kan, duk sombong ingat dia hebat sangat, nak lawan batiniah kononnya, nak lawan sufi, nak lawan apa, kau sedar-sedarlah. Ibarat seperti kambing yang menanduk-nanduk gunung. Kau jangan takut gunung tu runtuh, kau takut tanduk kau yang pecah, kepala kau yang pecah. Itu syair orang Arab ni. Dia sebut macam tu. Nak mengajarkan kepada kita sebab apa? Iaitu kita ni tengok alam ni, kita tahu Allah Maha Besar. So janganlah kita nak sombong sangat, tuan-tuan dan puan-puan. Nak tunjuk hebat, nak tunjuk alim. Nabi Muhammad pun kita langgar, para awliya-nya kita langgar. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang melawan waliku, memusuhi waliku, aku izinkan dia untuk diperangi. Itu hadis sahih Bukhari. Ada dalam ni, insya-Allah kita baca nanti. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Jadi justru dalam tasawuf ini merasa dirinya kerdil. Ya, orang tasawuf, orang tareqah tetap kena hidup. Dia tetap kena ada rumah, tetap ada isteri, ada anak, tetap kena ada kenderaan. Tapi ingat, dakwah ini bukan mencari itu. Kalau dijadikan tasawuf dan tarekat itu untuk menghasilkan itu, salah dah dia. Tak betul lah tu. Niat dah tak betul. Tak boleh. Justru apa? Kita ini berusaha untuk mencari kesuhudan di dalam dunia ini. Cuba. Ini susahlah sekarang. Masih muda. Kalau dah tua baru mudah, Ustaz. Yelah, dah tak ada kerja. Betul. Sebab itu yang banyak ikut tasawuf adalah orang tua-tua. Wa tafat arwahuhum haimatan fi kudusi sinaihi. Yang bermaksud apa? Roh-roh mereka berlega pada tempat yang suci. Maksud dia apa, tuan-tuan? Jadi golongan orang sufi ini, roh-roh mereka ini berlega pada perkara yang baik-baik saja, bukan perkara yang mungkarat. Dia tak ada nak cari benda-benda yang mungkarat. Dia cari benda yang baik-baik sahaja. Iaitu apa? Fi kudusi sinai. Wa afnahum ala an anfusihim falam yushahidu siwahu fi ardihi wa samaihi. Mereka merasa fana terhadap diri mereka. Maksud dia apa? Dia rasa diri dia tu, I am nothing. Itu golongan sufi yang paling hebat ni, paling tinggi ni. Yang kita duk sebut ni, ulama-ulama sufi hebat, Syekh Abdul Qadir Jalaninya, Syekh Bahuddin Naqsybandinya, Syekh Hamzah Fansurinya, Syekh Nuruddin Ranirinya,
Kan Syekh Syamsuddin Sumatraninya, Syekh Abdul Rauf Sengkil. Perdebatan tu dah habis. Kat Kedah dulu Syekh Wan Sulaimannya. Wan Sulaiman ni mufti, qadi, mufti kalau tak salah di Kedah. Pergaduhan tentang tuduhan terhadap ulama tasawuf wahdatul wujudlah kononnya. Dia jawab di Masjid Zahir. Kan ada lagi masjid tu. Dia jawab kat situ. Selesai dah. Lepas berapa puluh tahun lagi naik balik. Naik balik. Wah. Kita lawanlah balik. Kena lawan. Menegakkan kebenaran. Ini pesan Syekh Murtada, mantan mufti Negeri Sembilan. Dia pesan kat saya. Kena betulkan balik ni. Orang dah salah faham. Menjadi tohmahan. Dibuat secara tidak adil. Itu yang kita kena buat sekarang. Baik itu Negeri Sembilan konsisten memperjuangkan tasawuf, membela ahli sunnati wal jamaah. Kita konsisten tuan-tuan dan puan-puan. Ini. Lalu dia sebut merasa fana terhadap diri mereka. Inilah dia. Orang yang terlalu banyak zikir, ingat keagungan Allah, melihat diri dia tu lemah. We are nothing, tuan-tuan dan puan-puan. Orang sebab itulah orang tasawuf yang hebat-hebat ni disesatkan, dikafirkan, dituduh macam-macam. Dia senyum dia. Kalau ulama tasawuf dulu orang tuduh macam-macam, dia jawab lah, memangnya kenapa? Orang hina saya. Saya dengan Allah ni saya tak kurang sikit pun. Ya, betul. Yang penting bagi dia, dia dapat zikir kepada Allah, dia cukup dah. Dia dapat solat, dapat ibadah, cukup dah. Apa dia nak lagi? Oh, tapi nama buruk tak apa. Jangankan buruk, orang kafir kan pun tak apa. Sebab bagi dia hanya Allah SWT. Dia dah fana pada Allah SWT. Wahabi sedap lah. Salafi Wahabi ni sedap lah nak pancung orang lain. Betul ke tidak? Ambillah kesempatan itu untuk pancung golongan tasawuf ini. Tapi golongan tasawuf tak kisah. Yang kisah tu kita yang baru nak belajar tasawuf ni. Baru nak belajar dah kena tuduh sesat. Baru nak ada kitab Hidayatus Salikin, Siyarus Salikin Syekh Abdul Samad Falimbani itu nak disesatkan tuan-tuan. Itu kitab tok didik kita dulu. Dituduh wahdatul wujud, martabat 7 disesatkan dalamnya. Masya Allah. Padahal perbahasan martabat 7 ni Prof Naqib Al-Atas dah habis bahas. Prof Naqib Al-Atas tulisannya Masya Allah, mendalam, dakik. Dibandingkan orang yang sesatkan tu, terus terang lah, tak kisah saya baca, oh nak ketawa. Terus terang, salah kod lah tu. Dia kata Ibnu Arabi berkata. Bukan Ibnu Arabi yang kata. Yang kata tu ulama orang lain, ulama moden, Abu Ala Afifi. Lepas tu dia tuduh Ibnu Arabi kata la ilaha illallah. Boleh dah terjadi. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Ini muskilah pada hari ini. Makanya kita kena betulkan balik salah faham perkara ini. Mereka merasa fana terhadap diri mereka, sehingga mereka tidak melihat selain Allah di muka bumi maupun di langit. Ini wahdatul syuhud dipanggil. Bila orang dah fana ni, kullu syai'in halikun ila wajah. Kullu syai'in halikun ila wajah. Segala semua ini perkara ini sirna melainkan zat Allah Subhanahu wa taala. Dia dah tak peduli dah. Orang macam ni zaman sekarang susah nak cari. Dia nak kaburnya. Orang macam ni tuan-tuan dan puan-puan, terus teranglah. Terus terang. Orang bagi emas, dia buang je emas tu. Orang bagi duit, dia buang je duit tu. Kita belum sampai lah ni. Tapi kita kena ada azam untuk sampai capai pencapaian ini. Kalau tak sekarang, 20-30 tahun yang akan datang. Kerana apa? Ini adalah peringkat tertinggi di dalam akidah dan tasawuf kita. Tenggelam dalam syuhud Allah Subhanahu wa taala. Biar kalau solat tu betul-betul merasakan yang dipanggil dengan khusyuk. Saya nak tanya tuan-tuan ni, ada solat khusyuk? Rasa tak khusyuk solat tu? Oh, saya rasa khusyuk Ustaz. Kadang-kadang banyak cakap je khusyuk. Bila dengar gol, tak khusyuk balik. Habis solat, apalah tengah solat bising. Orang khusyuk ni dengar gol pun dia tak dengar. Hati dia dah lekat kepada Allah SWT sahaja. Sekejap lagi dah nak World Cup. Orang tasawuf World Cup pun dia tak tahu. Betul ke tidak? Ini nak
gambarkan, nak terangkan. Ini hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi mereka tenggelam, tidak melihat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada di kalangan sufi keluar perkataan-perkataan yang kita panggil syatahat sufiyah. Latahan sang sufi. Tu keluar. Oh, ada yang marah. Apa ni duk kata ma fi jubbati illallah. Tidak ada dalam jubah ini melainkan Allah. Ini dah kafir dah ni. Tak, perkataan itu salah. Tapi orang yang berbicara itu dia tengah syuhud dalam fana kepada Allah SWT. Nak buat macam mana? Bukan ulama biasa-biasa. Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Bustami apa dia kata? Subhani, subhani, ma'azama anni. Apa tuan-tuan nak faham? Maha suci aku, maha suci aku. Tidak ada yang lebih agung daripada aku. Kafir Ustaz. Memang kafir kalam tersebut. Ya. Tapi dia berbicara kerana dalam keadaan dia ni dah tenggelam syuhud kepada Allah. Dia berbicara ini, dia dalam keadaan syatahat, latahan. Orang melatah nak cakap macam mana? Orang melatah, takkan orang melatah ni nak kafirkan kot? Oh, kita tak boleh ikut. Memanglah kita tak boleh ikut. Tapi kita kena sebut perkara ini untuk bagi tahu. Kita ini, we are sober. When we are sober, it's okay. So when we look to someone else who is not sober, he is tengah drunken, tengah mabuk. Is it fair for you to judge him as kufur? Orang tengah mabuk, takkanlah kita nak kafirkan dia. Tak nampak macam mabuk. Mana boleh kita judge dia? Boleh tak ada orang nampak dia pencuri, Ustaz, kita kata dia pencuri? Boleh tak? Tak boleh. Everyone dia adalah tak guilty, tidak bersalah sampai kita buktikan dia bersalah. Bawa masuk mahkamah lah tanya. Ni tak nak bawa masuk mahkamah. Kira-kira. Oh cak-cak. Oh dia dah jelas Ustaz. Oh dia ada YouTube, ada ni, ada tu. Oh dia dah jelas. Boleh tak kata macam tu? Tak boleh. Kena bawa masuk mahkamah dulu baru boleh kita tuduh fulan bin fulan buat macam ni. Ini dia. Hari ini yang terjadi zaman dulu. Ulama sufi dia sebut ni dikafirkan ni. Ini yang lebih sedih tu. Al-Hallaj dikafirkan dia dengan alasan apa? Oh, Imam Junaid yang kafirkan dia. Padahal Imam Junaid meninggal 298. Al-Hallaj kena pancung 306. Dan dia hanya diverdik bersalah tahun 305-306. So, Imam Junaid lain. Pertingkelahan Imam Junaid dengan dia adalah teguran dia, Imam Junaid. Bukan tentang dia yang memfatwakan Imam Al-Hallaj untuk dipancung. Dan isu Al-Hallaj ini adalah isu politik menurut sebahagian pengkaji. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. So, kita kena ada kacamata insaf. Ini tujuan kita baca kitab tasawuf ini. Supaya bukan kita nak ajar orang biar cakap benda itu. Tak, benda tu kalimat kufriyah. Naam. Ya, kalimat-kalimat yang berunsur kufuran. Tapi kita kena tahu limit, kita kena faham keadaan mereka. Biar kita tak jadi mudah. Sikit-sikit duk tengok ni, ni sesat dah ni. Oh ni pelik ni sesat dah. Pelik je sesat Sekarang saya ketawa, saya buat lawak lah dengan kawan-kawan. Saya kata, now the truth, kebenaran is not based on facts. It's not based on research, paper, journals. Truth is based on how many likes, comment. Padahal kalau ada orang scene video ke apa ke dalam Facebook kan, contoh dia, sampai kepada 3,000, 4,000, yang komen 200, boleh dianggap daripada 200 tu 150 tu fake account. Itu bakal boleh check satu persatu. Satu orang pegang 50 account. Buka war room, satu handphone berapa browser dia pegang. Tong. Akhirnya membuat naratif. Bahaya tuan-tuan. Kebenaran boleh tak kita hukum orang tu pencuri hanya dengan likes? Dengan Facebook? Tak boleh. It has to be facts. Kena bawa dengan fakta. Adili dia masuk mahkamah, baru boleh kita tahu. InsyaAllah dah masuk waktu azan. Kalau nak bahas tasawuf ni panjang kan. InsyaAllah kita sambung lagi bulan hadapan. Aktafi bihazal qadar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.